Bapak Ibu Saudara, Shalom. 弟兄姐妹们平安， Ai Susu Cawan. 阿姨叔叔早安。 Senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di akhir tahun ini untuk kita kembali belajar firman Tuhan. 很开心的，今天在这个年尾，我们可以一起的来学习神的话。 Firman Tuhan yang diberikan kepada saya bertema Always be watchful, berjaga-jagalah selalu. 今天的主题就是要时时刻刻的警醒。 Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-44. 我们要打开我们的圣经，在马太福音的24章36到44节。 Firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin dan ada teks bahasa Indonesia yang ada di layar. 圣经我们要用中文读，然后印尼语的有在屏幕上。马太福音24章36到44节，但那日子那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟那日子。 不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。那时两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必惊醒。 不容忍挖偷房屋，这是你们所知道的，所以你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。 Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan dan mengabarkan firman Tuhan hari lepas hari. 读经的人、行道的人有福了。 Satu kali saya dapat info kalau restoran di mana dulu saya waktu praktik setahun di Pekanbaru ditutup. 有一天，在北干巴路的一家餐厅，传道经常去吃的那家餐厅，它关闭了。 Ternyata dari cerita itu bahkan waktu restoran ini dibuka, restoran ini pernah dipasang pelang seperti ini. 原来当他在营业的时候，曾经也被吊牌过。 Objek pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah. 那个牌子如此的写着。 该纳税人尚未交清地方税。 Restoran ini tidak lolos audit pajak. 这个餐厅它没有通过税务的审计。 Dalam dunia bisnis, audit pajak bisa bikin jantung berdegup. 在做生意里，这个税务的审计可以让我们心跳。 Saya percaya bukan karena audit itu jahat, tetapi akan menguji kejujuran. 不是因为这审计是坏事，但是因为它要考验我们的诚实。 Yang siap tidak takut, tetapi yang curang pasti gelisah. 有预备好的肯定是不惧怕的，但是那个不诚实的肯定他们会焦虑。 Namun setiap kita manusia akan menghadapi audit yang jauh lebih serius, yaitu audit kehidupan. 但是我们作为人类，有一天将会有更严格的审计，也就是生命的审计。 Seperti dalam pengakuan iman rasuli yang baru saja kita bacakan, iya dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 就像刚刚我们读的那个使徒信经，在那里说，将来必从那里降临审判活人死人。 Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua dan akan menghakimi seluruh umat manusia. 主耶稣他会在第二次的再来审判我们。 Yang siap tidak takut, 有预备好的心的是不惧怕的， yang hidupnya nggak beres pasti gelisah. 但是生活不检点的，但一定他会焦虑。 Bapak Ibu, sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal. 弟兄姐妹，过一阵子我们又要庆祝圣诞节了。 Kita orang Kristen merayakan Natal bukan hanya merayakan Yesus datang yang pertama 2000 tahun yang lalu. 我们作为基督徒，我们庆祝圣诞节不仅仅是庆祝耶稣2000多年前的降临， Tapi kita orang Kristen juga siap-siap merayakan kedatangan Kristus yang kedua, bukan? 但是我们是不是也要预备好来庆祝耶稣第二次的再来？
Maka dalam Matius 24 ketika Tuhan Yesus keluar dari bait Allah, murid-murid terkejut di saat itu. 所以在马太福音的24章，当主耶稣从圣殿走出来的时候，门徒们都感到很吃惊。 Murid-murid di pasal ke-24 terkejut mendengar bahwa nubuat bait Allah akan hancur. 他们很吃惊的，因为他们听到圣殿将被拆毁的预言。 Bagi orang Yahudi, bait Allah adalah pusat ibadah, lambang hadirat Allah dan kebanggaan mereka. 对于犹太人来说，圣殿是他们崇拜的中心，也是神同在的象征，是民族的骄傲。 Karena itu pikiran murid-murid ketika mendengar nubuat bait Allah akan hancur, maka dia tahu Mesias akan datang dan itu akhir zaman. 所以他们在听到这个预言的时候，他们的思想，他们知道弥赛亚会要再来了。 Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kisi-kisi akhir zaman itu akan tiba. 然后耶稣就解释给他们这个末日有什么。 Pertama jelas sekali dikatakan pemberitaan Injil ke seluruh dunia akan dilakukan dan terus menerus. 很清楚的在那里说，福音将被传遍各地。 Yang kedua munculnya Mesias palsu, peperangan, bencana, penganiayaan terhadap umat Allah. 然后会出现假弥赛亚，然后有战争、灾难等等， Dan baru kemudian kedatangan anak manusia. 然后最后人子的到来。 Saudaraku, audit kehidupan seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan ketika dia datang kembali menjumpai kita? 弟兄姐妹，当耶稣再来的时候，他要审计我们的时候，他会得到什么呢？ Di teks yang baru saja kita baca ada dua kata yang dipakai di situ. 在刚刚我们读到的经文，在那里有两个词， Berjaga-jaga dan siap sedia. 也是就是警醒还有预备。 Mengapa Tuhan Yesus pakai dua kata yang berbeda? 为什么主耶稣要用这个两个不一样的词呢？ Mari kita pelajari dua kata ini. 然后我们现在要学习这两个词。 Saudaraku, kata berjaga-jaga, Gregoreo dalam bahasa Yunani berarti tetap terjaga, tidak tidur dan waspada di situ. 在这里警醒的意思就是要警惕并保持清醒。 Ini kata yang sering dipakai dalam konteks militer. 这在军事的语境中经常用的词， Jadi akan terus terjaga apapun yang terjadi tetap menjaga. 所以他们一定要警醒的保持精神。 Di sini Tuhan pakai kata ini untuk menekankan sisi internal kita umat Allah, yaitu perlu ada kesadaran rohani. 在这里，神用这个词语来强调我们内在的方面，就是属灵的觉悟。 Kata kedua yaitu hetoimos, siap sedia, itu siap melakukan sesuatu. 第二个的词就是预备的意思，就是准备好做一件事。 Sama seperti seorang pelayan yang siap-siap ketika tuannya waktu itu, hamba dan tuan waktu itu tuannya bilang pergi, dia siap langsung pergi. 就像主人要他的仆人，他要出发的时候，仆人已经在预备好了。 Dan Tuhan Yesus pakai ini untuk menekankan umat Allah perlu ada ketaatan nyata. 耶稣用这个词来强调，神的子民需要顺服，真实的顺服。 Inilah sebabnya Tuhan Yesus memakai dua kata yang berbeda ini. 之所以主耶稣用这个两个不一样的词语， Sederhananya Tuhan ingin umat berjaga-jaga, menjaga hati, tetap sadar hidup ini tentang Tuhan. Dan siap sedia menjaga hidup tetap taat pada Tuhan. 简单的说，神要他的子民警醒的保守心，仍然觉悟这生命是为着神的。 Pertanyaannya mengapa Tuhan Yesus ingin umatnya hidup berjaga-jaga dan siap sedia? 问题是为什么主耶稣要他的子民警醒预备呢？ Ada tiga alasan Tuhan Yesus di dalam teks ini Tuhan menjelaskan. 有三个理由。 Yang pertama adalah kedatangan Kristus yang kedua itu pasti tetapi tidak terprediksi. 第一个理由就是耶稣第二次的再来是肯定的，但是无法预测的。 Di ayat 41 Tuhan Yesus menggambarkan kedatangan yang kedua itu seperti tuan rumah yang tahu pencuri akan datang. 第41节，主耶稣在那里描述他第二次的再来，就像家主若知道贼的到来。 Ketika saya baca ini berulang-ulang, saya tertawa. 但是当我们重复的读的时候，我就开始的偷笑了。 Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mana mungkin lah pencuri kasih tahu kalau mau datang kan. 怎么可能贼要来
先告诉我们呢？ Tapi ketika saya coba memahami lagi, ternyata ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan. 但是当我了解更深的时候，原来有神要的目的要告诉我们一件事。 Di sini Tuhan pengen bilang kalau kita tahu pencuri, kalau kita nggak tahu pencuri pasti akan datang aja, kita siap sedia bukan? Kita berjaga-jaga bukan di rumah. 在这里，神要描述的告诉我们，我们不知道贼什么时候来，但是我们也已经预防了。 Tiap malam ya kita kunci pintu, kita perhatiin jendela udah tutup belum, dan kita bayar security untuk jaga kompleks kita. 每一晚，我们都检查一遍我们的家的门、窗口是不是已经关好了。我们也有请那个保安来照顾我们的家。 Nah di sini Tuhan Yesus mengandaikan lagi, kalau kita yang sudah tahu itu, kita tidak tahu kita berjaga-jaga, kalau kita lebih sudah tahu, pastinya kita ekstra bukan jaga-jaganya. 之所以我们还未知道那贼什么时候来，我们都已经预备好了，更何况我们知道他什么时候要来，我们更加的要预备。 Di sini yang Tuhan Yesus pengen bilang adalah kedatangannya itu udah pasti. 在这里说，神说他的再来是肯定的， Maka kita perlu berjaga-jaga di situ. 所以我们需要的警醒。 Di ayat ke-36 dikatakan tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana dikatakan. 在36节那里说，但那日子那时辰没有人知道， Malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。 Bagian ini kita berkata, oh berarti Tuhan Yesus lebih rendah daripada Allah Bapa? 所以我们是不是可以说，在这里主耶稣比天父低等呢？ Tidak Bapak Ibu Saudara. 不是这样的。 Tapi bagian ini Tuhan Yesus mengatakan dia tidak lebih rendah daripada Bapa, melainkan karena kerendahan hati Kristus dalam inkarnasi. Kristus membatasi hak dan kuasa ilahinya. 但是在这里，主耶稣说，因着基督的道成肉身，成为真人，出于他的谦卑，还有他甘心的限制他自己，所以他完全没有使用他的神性。 Karena Tuhan Yesus saja tidak mau mengetahui waktu pasti akhir zaman, maka kita pengikutnya seharusnya tidak mencari tahu kapan waktu pasti kedatangan Kristus yang kedua. 因为主耶稣他自己也不要知道末日的到来是什么时候，更何况我们作为他的跟随者，我们不需要去寻找知道？ Kalau ada ibadah-ibadah tentang nubuatan pasti kedatangan Kristus yang kedua, itu sesat. 如果有一些崇拜聚会预言神的到来是什么时候，那肯定是异端。 Zaman akhir ini banyak penyesat-penyesat berkedok agama, ngaku-ngaku bisa naik turun surga seakan-akan dia tangan kanan Tuhan. Jangan percaya. 末日有很多假冒宗教的人去迷惑人，我们不要相信。 Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu pasti ada kisi-kisi, tetapi tidak terprediksi. 主耶稣的第二次的再来，那是肯定的，但是我们无法预测什么时候。 Alasan yang kedua, banyak yang tidak peduli. 第二的理由，很多人都不在乎。 Tuhan Yesus pakai analogi zaman Nuh untuk perlihatkan keadaan orang-orang sewaktu kedatangannya yang kedua. 主耶稣使用挪亚的时代的类比来展现给人说，他第二次再来的情况。 Pada zaman Nuh, orang-orang tidak peduli pada Tuhan. Hati mereka jahat dan memilukan hati Tuhan. Kejadian 在挪亚的时代，很多人都不在乎神，他们的心很恶，并使神忧伤。 Sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua yang tidak peduli akan Tuhan. 直到洪水来了，把那些不在乎神的都毁灭了。 Sama seperti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, banyak orang juga tidak akan peduli. 就像主耶稣第二次的再来，很多人都不在乎。 Bukankah zaman ini kita melihat banyak orang yang tidak peduli akan realitas rohani? 是不是我们现代可以看到很多人都不在乎他们自己的属灵的现象？ Mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Fokusnya cari uang, main pedal, makan enak, dan jalan-jalan. 他们的生活都不在乎神，他们只顾着他们的吃喝玩乐。 Saya percaya hal-hal itu tidak salah. 我相信这并不是错的， Tapi jika itu jadi tujuan hidup dan tidak peduli apakah Tuhan berkenan
atau tidak berkenan atas hidup kita, itu jadi masalah. 但是如果那些成为我们生活的目标，然后我们不在乎神，那就是问题了。 Jadi orang Kristen mungkin kita bisa berkata, oh saya tidak seperti orang dunia. Saya datang ke gereja, saya sadar ada Tuhan. 作为基督徒，可能我们会说，我们不像他们世人，我们有来教会崇拜等等。 Tapi dari seorang pengkhotbah berkata, kita orang Kristen juga bisa tidak peduli dengan Tuhan, kehidupan kita di luar gereja. 但是有传道人这样的说，我们作为基督徒，有时候我们也会不在乎神。 Kita jatuh dalam dikotomi kehidupan, ini di sini rohani, kalau keluar gereja itu semua duniawi. 我们会陷入生命的二分法，这里是属灵的，出了教会那边是属世的。 Seorang pakar kepemimpinan Kristen, Dr. Sen Senjaya dalam bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus. 有一位基督徒领导力专家，他的一本书，为基督做领导者的一本书这样的说。 Seingat saya pernah sampaikan ini tahun lalu ketika khotbah. 我去年的时候在讲道的时候有说到， Ia mengatakan kita orang Kristen sering salah dalam prioritaskan hidup. 那你说基督徒经常把生活的优先程序弄错了。 Dia bilang adalah kita pikir adalah prioritas yang pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan. 我们经常的这样的想，排第一位的是神，第二是家庭，第三是服侍，然后事业、学业等等。 Ketika baca pertama, apa yang salah? 第一次我读到的时候有什么错呢？ Ia mengatakan kalau kita prioritasnya begini, maka ada area-area yang tidak ada Tuhannya di dalam kehidupan kita. 他说，如果我们这样的把它程序下来，那么有些范围是没有神的。 Maka yang benar dia berkata adalah Tuhan di semua hal. 所以正确的，神在各个方面， Prioritas utama kita dan satu-satunya kita adalah Tuhan. 我们的优先只有上帝。 Maka ada Tuhan di keluarga, Tuhan di pekerjaan, Tuhan di pelayanan, Tuhan di seluruh kehidupan kita. 所以在我们的家庭里也有上帝，在我们的服侍、工作、学业等等都有上帝。 Beberapa waktu ini kita orang Injili dikejutkan karena ada beberapa hamba Tuhan yang Tuhan panggil pulang. 前一段时间，有几位牧师都回天家了。 Dalam perenungan bersama istri kami cuma berkata, iya ya pilihannya cuma dua. 在我们思想的事件的时候，是的，我们的生活选择只有两件， Pilihannya Tuhan datang atau kita yang dijemput pulang. 选择就是神的到来，或者我们被回 Saudara 天 kalau 家。 Tuhan lihat hidup kita saat ini bagaimana penilaian Tuhan? 所以，当神现在看我们的生命的时候，神要怎样的看我们？ Apakah Tuhan senang lihat cara saya berbisnis, cara saya perlakukan karyawan, cara saya perlakukan anak, cara saya perlakukan pasangan dan orang tua saya? 在神看我们的时候，他看我们做生意的方式，看我们对待我们的家人、我们的员工等等。 Dan apakah Tuhan senang ketika Tuhan melihat dengan isi dan cara kita melihat gadget kita? 然后，神是不是喜悦？当看到我们的教会， Apakah kita masih peduli penilaian Tuhan? 我们是不是还在乎神的审计？ Alasan ketiga Bapak Ibu. 第三个理由， Sebagian siap, sebagian tidak. 有一部分预备好了，但是有一部分还没预备好。 Gambaran dua orang di ladang atau di penggilingan gandum menunjukkan bahwa mereka melakukan aktivitas yang biasa sehari-hari dilakukan. 描述两个人在田里或者在推磨的，表示他们做的事是日常的生活， Tidak ada tanda lahiriah yang membedakan mereka. 没有什么特别的。 Namun ketika Kristus datang, nasib mereka berbeda total. Satu dibawa, satu ditinggalkan. 但是当耶稣的到来的时候，他们的命运就不一样了，一个被撇下，然后又一个被取去。 Saudara, frase akan dibawa artinya mengajak seseorang bersama Anda. 取去的意思是要跟一个人和你一起。 Jadi ada orang-orang tertentu yang akan dibawa Kristus bersamanya waktu Kristus datang yang kedua kali. 所以有一些人将与基督一起被取去。
Mencoba memahami analogi Tuhan Yesus ini lebih dalam, artinya mereka yang dibawa oleh Tuhan Yesus terlihat sama dengan orang yang ditinggalkan. 我们更深的了解主耶稣的类比，他们被取去的和被撇下的看起来是相同的。 Persamaan mereka adalah mereka sama-sama bekerja, berkeluarga, berbisnis, sama semuanya. 他们都是一样的，一样的工作，然后有家庭。 Tapi perbedaan mereka adalah sesuatu yang tidak kita lihat sebagai manusia. 但是他们的区别是我们作为人类是无法看到的， Yaitu sesuatu yang dilihat oleh Tuhan. 也就是只能神看到的。 Dan saya percaya itu adalah respons iman kepada Tuhan. 而我相信，那就是对基督的信心的回应， Bukan respons iman yang pasif, kita tinggal di biara. Bukan. 不是被动信心回应就留在修道院里。 Tapi respons iman yang nyata dalam hidup. Ia bekerja, ia berkeluarga, ia bisnis, ia melayani. Orang-orang mungkin gak tahu, tapi ia melakukannya untuk Tuhan. 但是在生活里，真实的信心的回应，他的工作、他的家庭、他的服饰，可能很多人都不知道，但是他是为神做的。 Inilah mereka yang siap dan itulah yang tidak siap. 这就是那些预备好的。 Saudaraku, bagaimana perspektif Injil terhadap kedatangan Kristus yang kedua? 然后福音对基督第二次的再来的看法是什么？ Saudara, setiap kita manusia sedang menuju audit kekal. 我们每一个人都走向永恒的审计。 Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, yang mengaudit kita bukanlah tukang pajak yang suka cari-cari kesalahan. 但是来审计我们生命的不是那些税务员， Tapi ia adalah pribadi yang telah menanggung, yang sama yang telah menanggung seluruh dosa 但 umat Allah. 审计我们的是和那位已经承担我们罪恶的同一位。 Dan seluruh pajak dosa kita telah dihapuskan oleh Kristus di atas kayu salib. 而我们罪的税已经在十字架上， Dan laporan 还清了。 kehidupan kita telah dinyatakan benar oleh Kristus 我 di atas 们 kayu 生 salib. 活的报表已经被称为义了，因为耶稣基督。 Dibenarkan secara cuma-cuma, bukan karena kita sempurna. 免费的被称为义，不是因为我们完美。 Maka dialah hakim dan juga sebelumnya telah menjadi juru selamat kita. 他是审判者，也是我们的救赎主。 Karena itu kita hidup berjaga-jaga dan siap sedia bukan karena takut ditolak Kristus. 之所以我们要警醒的生活，不是因为惧怕被拒绝， Tetapi dengan sukacita karena kita telah dibenarkan Kristus dan ingin hidup buat Kristus dan berjumpa dengan Kristus. 但是我们要喜乐的为主而活，然后我们知道有一天我们要与他相聚。 Saudara, bagaimana kita mempraktikkan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? 弟兄姐妹，我们要怎样把这些行在我们的生活当中呢？ Saya percaya kehidupan di Jakarta menurut saya tidak kalah cepat dengan di Singapura. 雅加达的生活节奏不比新加坡的生活节奏慢。 Kita semua sibuk, kita yang tinggal di Jakarta juga senang menghargai kerja keras dan kesuksesan. 我们都很忙碌，在雅加达的人，他们都很珍惜那个勤劳的人，还有成功的人。 Kita pekerja keras, seringkali always on untuk urusan bisnis, target, akhir tahun ya, target, sales, atau anak kadangkala. Kita bisa lupa memeriksa keadaan hati. 我们都很努力的去工作，然后有目标、孩子等等。有时候我们却忘了检查我们的心。 Dulu waktu kerja di marketplace 2 tahun saya juga pernah lupa dan tidak sadar. 以前也曾经在职场上工作2年的时候，很多时候我也忘记了检查我的心。 Saya merasa jadi robot kehidupan. 我曾感觉是机器人。 Bangun pagi, kerja sampai malam, besoknya kerja, nunggu kapan hari Jumat malam. 早上起来工作，然后到晚上睡觉，又再起来工作，然后一直的等在星期五周末， Kalau sudah minggu malam gelisah lagi. 然后星期天晚上就开始焦虑了， Terus begini alami kekosongan. 一直的这样，心里很空虚。 Karena tujuan saya cuma satu waktu kerja, jadi orang kaya. 因为那时候我的目标就是要成为有钱人， Kosong. 空虚， Saya jadi robot kehidupan. 我们就成为了机器人。 Maka firman Tuhan hari ini ingatkan kita untuk berjaga-jaga, sadar secara rohani di tengah kesibukan. 所以今天神的话要提醒我们，在忙碌中属灵上要觉悟警醒。
Kita perlu mengingat bahwa sukses dan hidup itu sementara, bukan tujuan akhir. 我们要记得我们的生活还有成功，那是暂时的。 Kita perlu sediakan waktu, bukan sisakan waktu buat Tuhan. 我们要抽出时间，不是把剩余的时间给神。 Untuk merenung, doa, baca firman. Meski 10-15 menit sehari. 那个时间我们用来思想神的话语、祷告、读经，只有10到15分钟的一天， Itu tanda kita masih terjaga. 那表示我们还在警醒。 Jangan biarkan busyness mematikan awareness kita akan hadirat Tuhan. 不要让忙碌削弱对神的敏觉。 Berjaga-jaga berarti menjaga hati kita tetap peka pada Tuhan walaupun dunia menuntut produktivitas tanpa henti. 惊喜意味着要保守我们的心，仍然对神保持敏锐，虽然世界不停的要求效率。 Firman Tuhan hari ini juga ingatkan kita perlu hidup yang siap sedia. Artinya hidup dengan integritas dan ketaatan di hadapan Tuhan. 神的话语今天也提醒了我们，需要有预备好的心来生活，也就是过着正直和顺服的生命。 Dalam 2 Petrus dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api. Dan bumi serta segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 彼得后书第3章的10节到第11节，但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声，废去有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要消尽了。这一切竟然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。 Inilah hidup yang siap sedia. 这就是预备好的生命， Suci dan saleh itu. 敬虔、圣洁。 Bagi kita anak Tuhan yang berbisnis atau bekerja, mari kita jalankan bisnis dengan jujur dan tidak ikut arus manipulasi atau korupsi. 我们工作或者做生意，神的儿女，我们必须的不要随着潮流去操纵或者贪污。 Perlakukan karyawan, rekan kerjamu dengan kasih dan adil. 以爱和公平的去对待我们的员工或者同事， Gunakan posisi sebagai sarana pelayanan bukan sekedar prestis di situ. 用我们的地位作为服侍的渠道，不仅是声望。 Untuk para ibu rumah tangga, 作为家庭主妇， mari kita tetap setia dan sukacita melayani dalam keluarga. 我们要忠诚的和喜乐的去服侍我们的家人。 Sadar bahwa kesetiaan kita sehari-hari juga itu bentuk kesiapan, siap sedia kita di mata Tuhan. 也要觉悟每一天的忠诚也是我们的属灵的预备。 Mari kita menyatakan keindahan Kristus dimanapun kita berada. 我们要展现基督的美好，无论在何处， Di rumah, 在家、 di pasar, 在市 di 场、 gereja, 在教会、 di masyarakat, 在社会里， dimanapun kita nyatakan keindahan Kristus. 无论在何处，我们要展现基督的美好。 Bagian akhir Bapak Ibu. 最后一部分， Ketika itu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya berjaga-jaga dan siap sedia, itu menggunakan kata kamu di situ. 最后在主耶稣要求他的门徒们进行的时候，那时候他用的词是你们。 Ternyata kata kamu yang dipakai itu bukan single, bukan Dan- singular. 你们在那里不是单数，但是复数， Tetapi ini kata yang jamak bersama-sama di situ. 在那里是有复数形式的。 Demikian juga kata kerja yang dipakai itu imperatif jamak. 然后它的动词，它使用的也是复数的。 Maka Tuhan Yesus di sini selain menekankan dia bicara kepada murid-muridnya, tapi juga ingin menekankan bahwa kita hidup berjaga-jaga dan siap sedia itu bersama-sama. 所以在这里，主耶稣要强调，我们要和他的门徒们一起的生活警醒。 Di Alkitab digambarkan kita ini orang Kristen umat Allah itu seperti domba. 在圣经描述我们作为基督徒，描述成是绵羊。 Domba itu bodoh, mudah terjatuh dan terhilang. 绵羊它是愚蠢的，它很容易的迷失。 Kalau hilang dalam komunitas domba, dia mungkin akan tersesat
dan terhilang. 如果他在群体里他迷失了，肯定他是丢了。 Maka bukankah kita itu demikian? 我们岂不是也是这样的？ Kita manusia mudah sekali tergoda dengan apa yang ada di dalam dunia ini. 我们人类很容易的被迷惑， Dan tidak sadar akan hadirat Tuhan. 然后我们不能觉悟到神的同在。 Kita butuh saling mengingatkan dalam komunitas rohani di 我 gereja 们 ini. 需要在教会的团体里，我们有一个团体来提醒我们。 Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pemimpin gereja ini tidak puas jika jemaat Tuhan yang hadir hanya ibadah minggu datang dan kemudian pulang. 感谢主，我们教会的领袖们，他们要我们不仅仅在教会来了，然后回去。 Tapi gereja ini menangkap isi hati Tuhan untuk semua jemaat saling berjaga-jaga, saling siap sedia, dan alami perubahan hidup secara nyata. 然后，但是他们知道神的心意，他们要带着我们进入神的那里。 Bapak Ibu Saudara, itulah yang sedang kita kerjakan di dalam kelompok sel, Cry Cells di gereja kita. 那就是我们现在正在做的，就是小组。 Kita perlu sebagai orang Kristen, kita dibimbing bagaimana jadi anak Tuhan itu. 我们需要被鼓励，怎样成为基督 Tapi 的 setelah kita 跟随 dibimbing 者。 jadi anak Tuhan, kita bersedia merelakan diri, mempersembahkan diri untuk membimbing yang lainnya. 然后我们已经被预备好了，然后我们也要去辅导、去兼顾别人。 Seumur hidup kita, kita dibimbing, membimbing. Ya dia yang lagi membimbing pun terus dibimbing. 一生中，我们被预备，我们也去预备别人。 Bersyukur di gereja kita ada orang-orang yang Tuhan panggil. 感谢主，在我们的教会有一些人，有了呼召， Bukan dengan keyakinan diri, saya bisa jadi pemimpin. Bukan. 不是以他们自己的能力和自信，他们可以作为领袖。 Tapi beberapa kali pun cerita sama saya gentar Pak jadi pemimpin kelompok kecil. 但是有一些人，他们也对我说，他们也有惧怕， Saya nggak mampu Pak kalau bisa dampingin orang-orang. 他们也感到他们没有能力可以去陪伴别人。 Tapi pemimpin-pemimpin ini mau mempersembahkan seperti Kristus mempersembahkan. Kalau Tuhan Yesus mau, saya mau. 但是这些领袖们，他们愿意把自己献上给神来使用。 Inilah rekan-rekan yang perlu kita doakan saat ini. 这就是我们需要为他们祷告的弟兄姐妹。 Yang saya undang untuk boleh maju ke depan, kita minta doa sama Tuhan. Minta doa dari setiap kita untuk kita menjalankan pemuritan ini. 我们邀请作为小组的领袖可以站起来到前面来。 Bapak Ibu yang sebagai pemimpin kelompok kecil, mari kita maju, kita datang Tuhan, saya tidak mampu. 小组领袖可以到前面来。 Saya butuh tuntunan Tuhan dan butuh dukungan dari semua jemaat. 我们需要神的能力、力量，还有教会的支持。